Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 3 Ogos 2015 jam lebih kurang 7 pagi, seorang ibu yang baru pulang dari membeli sarapan mendapati anak angkatnya iaitu mangsa kes ini, Muhammad Adam Haikal Dasril bin Abdullah berusia 7 tahun telah rebah di atas pangkuan kekasihnya yang merupakan suspek di dalam kes ini. Pelik dengan keadaan itu, wanita tersebut bertanyakan kepada suspek kenapa dengan anaknya itu dan kekasihnya hanya memberitahu bahawa adik pingsan di hadapan bilik air. Ketika itu, wanita tersebut memegang tangan mangsa dan merasakan sejuk dan perutnya mula membuncit. Dia kemudiannya telah membuat panggilan telefon kepada ambulans. Tidak beberapa lama selepas itu, ambulans tiba dan mangsa dibawa ke Hospital Ampang selepas pasukan paramedik mendapati tiada nadi dikesan pada mangsa. Di hospital, doktor bertugas telah memeriksa keadaan mangsa namun didapati anak malang itu sudah pun meninggal dunia. Doktor kemudian memaklumkan kepada ibu mangsa yang terdapat lebam di bahagian kemaluan dan perut mangsa serta mengalami pendarahan dalaman. Doktor itu bertanyakan apa yang telah terjadi. Ketika itu ibu mangsa hanya memberitahu doktor yang anaknya ada dipukul di sekolah yang ketika itu merupakan murid tahun 1 di Sekolah Rendah Kebangsaan Taman Kosas. Laporan polis berhubung kematian kanak-kanak tersebut dibuat oleh seorang doktor perubatan Hospital Ampang yang membuat pemeriksaan ke atas mangsa. Mayat mangsa kemudian dihantar ke bahagian forensik untuk dibedah siasat. Pihak polis yang menerima laporan segera ke hospital untuk membuat siasatan dan berjumpa dengan keluarga mangsa untuk mendapatkan maklumat. Ibu mangsa dan seorang anak kandungnya dibawa ke balai polis untuk ditemu bual bagi mengetahui apa yang telah terjadi. Ketika inilah pegawai penyiasat telah didedahkan dengan tragedi yang berlaku kepada mangsa yang masih kecil itu. Menurut ibu mangsa, teman lelakinya iaitu suspek tinggal serumah dengannya bersama anak kandungnya dan juga mangsa. Suspek Zakaria Kamarudin berusia 41 tahun ketika itu bekerja sebagai caddy golf. Ibu mangsa memaklumkan yang ketika mula-mula suspek tinggal dengannya, perangai suspek adalah baik, tetapi tidak lama selepas itu dia mula menunjukkan sifat barannya. Di hospital, suspek ada memaklumkan ibu mangsa yang dia menyesal kerana dia cuba ubatkan mangsa tetapi tidak sangka sampai hancur di dalam serta menyebabkan kematiannya. Kali terakhir ibu mangsa berjumpa suspek adalah di Hospital Ampang selepas diambil sampel darah untuk tujuan analisis DNA di mana suspek ada berbual dengannya sambil menangis dan berkata menyesal. Siasatan lanjut pihak polis mendapati sekitar bulan Julai 2015 iaitu dalam bulan puasa, ibu mangsa dimaklumkan oleh suspek yang mangsa ada kelainan dan dia hendak merawat mangsa. Ada kelainan itu menurut suspek adalah ada benda iaitu seperti sihir yang dihantar kepada mangsa ataupun terdapat saka di dalam badan mangsa. Oleh itu, suspek ada menyuruh anak kandung kekasihnya untuk membuat air yasin bagi tujuan mengubatkan mangsa. Suspek akan menghadap mangsa dan merenungnya. Menurut ibu mangsa, selaku ibu, dia mendapati anak angkatnya itu tidak ada sakit, cuma hyperaktif sahaja. Ibu mangsa juga memberitahu bahawa dia tidak pernah tahu sekiranya suspek adalah seorang bomoh sehingga pada suatu malam dalam bulan Julai 2015. Ini adalah kerana dia tidak pernah melihat suspek mengubatkan orang lain atau ada orang yang datang berubat dengannya. Suspek ada meminta mangsa untuk meminum air yasin tersebut dan muntahkan benda-benda kotor dari dalam badannya ke dalam baldi yang disediakan. Akan tetapi ibu mangsa menyatakan apa yang dikeluarkan semula oleh anak angkatnya itu adalah air yang telah diminum semata-mata. Dalam satu lagi kejadian iaitu selepas hari raya antara Julai dan Ogos 2015, suspek ada mula mengubat mangsa dengan menggunakan tangan iaitu dengan memukul dan menarik kemaluan mangsa. Menurut ibu mangsa, sejak itu dia dan anaknya sering melihat suspek melakukan perbuatan tersebut dengan suspek memberitahunya yang benda atau sihir atau saka itu duduk di kemaluan mangsa. Selepas itu, tidak lama kemudiannya, suspek mula selalu marah lalu memukul dada mangsa dengan tangannya dengan alasan benda itu telah beralih ke dada mangsa dan pukulan ini dibuat oleh suspek berulang-ulang kali, kononnya untuk membuang benda itu. Ketika itu, reaksi mangsa hanya mendiamkan diri dan menangis sambil memanggil mama dan papa selepas berhenti berubat. Ada juga kejadian di mana perut mangsa dipijak. Ibu mangsa tidak menghalang perbuatan suspek ketika itu kerana mendakwa dia seperti dalam keadaan kaku dan tiada reaksi, manakala anak kandungnya ada cuba menghalang tetapi disuruh oleh suspek untuk membaca Yasin tanpa henti.
Jadi, apa yang telah terjadi pada hari kejadian? Pada pagi hari kejadian, suspek memaklumkan yang mangsa telah disampuk kerana terdapat kelainan pada mangsa, tetapi pada ibu mangsa, anaknya itu kelihatan seperti biasa sahaja. Mangsa dipukul di ruang tamu di mana mangsa dipukul dengan tangan oleh suspek lebih kurang pukul 4 pagi. Semasa subuh pagi hari kejadian, ibu mangsa ada bertanyakan suspek bagaimana keadaan mangsa selepas berubat dan diberitahu oleh suspek yang mangsa ada di ruang tamu dan ketika itu dia mendengar mangsa sedang menangis. Ibu mangsa pergi mendapatkan mangsa dan bertanyakan kenapa dia menangis dan mangsa menunjukkan perutnya dan memberitahu sakit. Ibu mangsa kemudiannya ingin menyentuh anaknya itu tetapi dihalang oleh suspek di mana mangsa telah ditarik oleh suspek untuk duduk di hadapannya dan disuruh menanggalkan semua pakaian dan suspek mula mengubat mangsa. Ibu mangsa memaklumkan yang pada mulanya suspek menyuruh mangsa menelan seulas bawang putih iaitu mengunyah, tetapi apabila tiada reaksi, suspek mula naik angin dan mula berubat menggunakan tangannya dengan menghayunkan ke lengan kiri mangsa iaitu lebih dari sekali. Suspek kemudiannya menjadi lebih marah dan menyuruh mangsa untuk pergi ke tandas dan dimandikan. Mangsa pergi ke tandas dan diikuti oleh suspek. Ketika mangsa pergi ke tandas untuk membuang air besar tetapi telah tercicir najisnya di hadapan pintu bilik air, suspek yang mengikut dari belakang menjadi marah dan menyuruh mangsa mengutip najis itu dan membuangkannya ke dalam tandas di bilik air. Ibu mangsa tidak melihat kejadian itu tetapi ada dimaklumkan oleh anak kandungnya yang suspek ada menyepak mangsa dengan menggunakan kakinya. Ketika itu mangsa sedang mencangkung di tandas. Menurut ibu mangsa, dari mula suspek tinggal serumah dengannya, dia menjadi tidak sihat dan bila suspek berubatkan mangsa, dia berasa kaku, berhayal serta dia mendengar jeritan mangsa tetapi tidak boleh dan tidak mampu untuk menolong anak itu. Pagi itu sebelum dia pergi membeli sarapan pagi, dia melihat mangsa sedang duduk di atas kerusi di ruang tamu dalam keadaan lemah. Apabila dia pulang semula ke rumah, dilihat mangsa sudah tidak sedarkan diri. Dari pemeriksaan fizikal dan luaran terhadap mangsa, terdapat 2 kesan lebam di muka mangsa iaitu di tepi mata kiri dan pipi kiri dan juga di bahagian abdomen berdekatan dengan kemaluan mangsa. Terdapat juga kesan lebam pada kemaluan mangsa serta di lengan dan di belakangnya. Proses bedah siasat telah dilakukan ke atas jasad mangsa pada 4 Ogos 2015. Menurut pakar patologi, kecederaan yang dialami oleh mangsa adalah kecederaan teruk pada badannya. Meneliti kepada corak dan tahap kecederaan yang dialami oleh mangsa, terutamanya kecederaan pada abdomen, peluang untuk hidup oleh mangsa adalah tipis kerana terdapat kehilangan darah yang banyak. Pada 4 Ogos 2015, suspek dan ibu mangsa telah ditahan reman untuk siasatan lanjut di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesaan kerana membunuh mangsa. Namun, ibu mangsa telah dibebaskan setelah tempoh tahanan reman berakhir. Manakala suspek telah didakwa di mahkamah atas tuduhan membunuh mangsa dan pada 15 November 2018 di akhir kes pendakwaan, mahkamah memutuskan wujudnya suatu kes yang prima facie berjaya dibuktikan terhadap suspek. Suspek diarahkan untuk membela dirinya. Suspek memilih untuk memberikan keterangan secara bersumpah dari kandang saksi. Di akhir kes pembelaan pada 24 Disember 2018, mahkamah memutuskan pihak pembelaan telah gagal membangkitkan keraguan yang munasabah terhadap kes pihak pendakwaan. Lantas suspek disabitkan di atas kesalahan seperti mana pertuduhan dan dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Mahkamah berpendapat segala perlakuan suspek yang dilakukan terhadap mangsa adalah berniat untuk mematikan dan bukan sekadar mencederakan. Segala perbuatannya itu dilakukan dengan penuh sedar. Alasan suspek melakukan demikian bertujuan untuk mengubati mangsa secara tradisional bagi membuang saka adalah cuma alasannya sahaja. Tidak dapat dibayangkan kesengsaraan yang dialami oleh mangsa sehingga meragut nyawanya sebegitu rupa. Ibu mangsa juga sedikit sebanyak bersalah di dalam kes ini kerana dengan senangnya mempercayai seseorang dan membiarkan lelaki itu masuk ke dalam keluarganya tanpa sebarang ikatan. Semoga ibu mangsa menyedari kesilapannya dan menyesali akan kejahilannya itu. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada adik Muhammad Adam Haikal Dasril. Bergembiralah kamu di taman syurga Allah. Sekian.